Okey, kita teruskan lagi dengan example 7C, iaitu express 3 over x square minus x minus 2 in partial fraction. So, macam biasa, tentukan dulu sama ada dia adalah improper ataupun proper. So, kalau tengok dekat atas ni, dia adalah x kuasa kosong. Okey, dan di bawah ni adalah x kuasa 2. So, dia adalah proper fraction. So, selesai untuk step yang pertama. Step yang kedua adalah kita factorizekan dulu x square ni, sebab nak buat partial fraction dia mesti dalam bentuk linear, iaitu x kuasa 1 saja. Yang ini tak kisahlah plus berapa pun constant dia. Dia mesti x kuasa 1. Kecuali pada type yang ketiga, iaitu kuadratik yang tak boleh factorize. Okey, tak boleh factorize. Itu kita akan tengok dalam video yang akan datang. So, bila factorize x square minus x minus 2, kamu akan dapat dia adalah sama dengan x minus 2 times x plus 1. Kemudian barulah kita buat partial fraction. So, 3 over x minus 2 times x plus 1 adalah sama dengan a over x minus 2 plus b over x plus 1. Kemudian step yang seterusnya, kita akan darab semua sekali ni dengan x minus 2, x plus 1. Kemudian kalau kamu dah faham, bila kita darab di sini, di sini, di sini dan kita potong, kita akan dapat jawapan dia adalah macam ni. 3 equals to a x plus 1 plus b x minus 2. Kemudian kalau kita tengok faktor yang kita ada adalah x minus 2 equals to 0 dan x plus 1 kita samakan dengan kosong. So kita akan dapat x equals to 2, x equals to negative 1. Kemudian kita teruskan, when x equals to 2, 3 equals to a 2 plus 1 plus b 2 minus 2. So kita akan dapat 3 equals to 3a plus 0b. So a adalah sama dengan 1. When x equals to negative 1, 3 equals to a negative 1 plus 1 plus b negative 1 minus 2. So kita akan dapat 3 equals to a 0 minus 3b. So b is equal to negative 1. So bila dah selesai macam tu, kita akan masukkan dalam final answer kita. So 3 over x minus 2 x plus 1 is equal to 1 over x minus 2 plus negative 1 over x plus 1. So ini kita susun balik. Negatif kita boleh letakkan dekat luar. So kita akan dapat macam ni. Inilah jawapan dia. Okey, soalan D, express, okey, yang banyak-banyak tu in partial fraction. So yang pertama macam biasa, kita tentukan sama ada dia adalah improper ataupun proper fraction. So yang atas ni adalah kuasa 1, yang bawah ni adalah kuasa 3. So dia adalah proper fraction. So kita boleh teruskan dengan kita punya partial fraction. So ini adalah sama dengan a over x plus b over x minus 1 plus c over 2x minus 1. So ini dikira sebagai satu faktor. Kemudian step yang seterusnya adalah kita akan darab semua sekali ni dengan x, x minus 1 dan 2x minus 1. So kalau kamu dah faham, kita akan dapat jawapan dia akan jadi macam ni. 5x plus 1 equals to a x minus 1 2x minus 1 plus b times x times 2x minus 1. Okey, kalau perasan di sini saya ada tersilap salin soalan. So ini adalah x plus 1. So betulkan dulu. So ini adalah x plus 1. Okey, dah selesai. Kemudian sambung c x times x plus 1. Kemudian kalau kita tengok, kita ada berapa faktor kat situ? Kita ada 3. X sama dengan 0, x sama dengan negatif 1 dan satu lagi adalah x sama dengan 1/2. So kita teruskan. When x equals to 0, 5 times 0 plus 1 is equals to a 0 plus 1 times 2 times 0 minus 1 plus b times 0 2 times 0 minus 1 plus c times 0 0 plus 1. So kita akan dapat sini adalah sama dengan 1. Sini kita akan dapat 1 darab dengan negatif 1 tambah b sini adalah 0 tambah c sini adalah 0. So kita akan dapat 1 adalah sama dengan negatif a. So a adalah sama dengan negatif 1. Kemudian kita teruskan lagi.
So sekarang ni kita dah dapat 3 value, iaitu A sama dengan -1, B sama dengan -4/3 dan C adalah sama dengan 14/3. So kita akan masukkan dalam kita punya partial fraction di sini. So kita punya jawapan akhir adalah 5x plus 1 over x plus 1 2x minus 1 is equal to -1 over x plus -4 over 3x plus 1 plus 14 over 3 times 2x minus 1. Kemudian kita akan perkemaskan sikit lagi. So -1 over x minus 4 over 3x plus 1 plus 14 over 3 2x minus 1. So ini baru jawapan akhir. Okay, so selesai untuk jenis yang pertama, iaitu denominator with distinct linear factor. Itu sahaja, kita sambung pada next video. Thank you guys.